yang dibuat secara direct nego ataupun dan direct award, yang menyewa lebih kurang 34 ekar tanah yang disewa 20,000 setahun. Baiklah, saya tak kisah sangat itu, tapi bagaimana pemilik tanah ini juga dilantik sebagai main kontraktor untuk siapkan tapak, kemudahan projek, untuk pembersihan, merata tanah dan sebagainya. Beliau juga dilantik sebagai juru perunding ataupun konsultan kepada projek ini, dengan bayaran one off. Kemudian beliau juga dilantik sebagai pembekal anak-anak ikan, pembinaan kolam akuarium, makanan ikan dan sebagainya. Dan beliau juga dilantik, Encik Ismail juga dilantik sebagai penyelaras petugas keselamatan. Dan beliau juga dilantik sebagai ejen pemasaran ikan-ikan hiasan. Katanya ada hubungan dengan pemborong-pemborong di Thailand dan sebagainya. Dan beliau juga dilantik sebagai penasihat dan pakar rujuk sepanjang pelaksanaan projek, terutamanya segala syarat tentang pemilihan, pembegalan dan sebagainya. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apa jadi kepada projek ini? Apa jadi kepada jalan yang dijanjikan oleh FECRA untuk dibina ke tempat projek ini, yang masih lagi saya lihat terbengkalai sampai hari ini? Tan Sri Pengerusi, saya juga ingin bertanya berkaitan dengan, saya ingin bangkitkan persoalan berkaitan dengan FECRA ini, yaitu jadi projek lembu. Projek lembu ini cukup terkenal lah, yaitu berkaitan dengan agihan-agihan lembu yang sepatutnya diberikan kepada rakyat miskin. Saya dapat maklumat daripada kawan-kawan yang ada hubungan dengan FECRA ini, yang sentiasa berurusan dengan FECRA, projek lembu ini sepatutnya diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi benarkah projek-projek ini telah diagihkan kepada lembaga-lembaga pengarah FECRA dan juga diberikan, termasuklah dalam jamuan pernikahan ataupun perkahwinan anak ahli-ahli lembaga pengarah? Yang ini cukup besar lah. Takkan kita nak buat kenduri besar, kita terpaksa ambil lembu yang sepatutnya diperuntukkan kepada rakyat miskin untuk buat kenduri kita. Bahkan untuk korban, saya dah bangkit minggu lepas, dalam sesi lepas, korban juga diagihkan kepada pemimpin parti politik. Saya tak kisah kalau bagi kepada Lenggung, memang Lenggung dapat pun, dia pun mengaku dia dapat, kami tak dapat. Tapi pada masa yang sama, kenapa diberikan kepada pemimpin politik? Kenapa diberi kepada ketua wanita UMNO Padang Serai sebagai misalnya? Kita ada rekod. Jadi ini malulah kalau kita nak buat korban, buatlah dengan ikhlas, bagi kepada rakyat. Ini memang hak kita, kita yang nak korban. Tak perlulah kita ambil daripada hak orang miskin untuk buat korban. Malu sangat. Jadi tengok Lenggung dah setuju. Boleh? Okey. Terima kasih Tuan Tua. Lembu yang diberi itu bukan pada saya, kepada peserta FECRA di kawasan saya. Itu kena faham. Tapi yang Berhormat sebut berkaitan dengan lembu ni, tahukah yang Berhormat bahawa kerajaan di Kedah, Kedah Corporation Berhad ni telah menandatangani perjanjian dengan sebuah syarikat yang berkalan di Australia. Berkaitan nanti dulu jap. Isu kita FECRA. Ya ini berkaitan lembu. Sebab yang Berhormat suka menuding jari kepada orang lain, tapi tak isunya ialah FECRA. Tajuknya FECRA. You nak mencelah. Dan Seri, saya tak bagi peluang kalau dia nak mencelah. Kelemahan sendiri tak pernah boleh. Kalau nak mencelah isu FECRA, saya benarkan. Tempoh hari saya tidak ada masalah untuk benarkan isu yang Berhormat bangkitkan langsung tidak betul. Sekarang saya bahas ialah kaitan dengan FECRA. Pemimpin yang berlatar belakang agama, tak ada parti masalah. politik Islam, Lengkung sekarang saya bercakap tentang FECRA. Ini perbahasan saya ialah berkaitan dengan fikiran. Dua-dua Alim Berhormat dulu. Alim Berhormat, kalau Padang Terap tadi berhujah mengenai dengan isu itu saja, tidak kaitan Lenggung, tidak timbul begini. Jadi ambil iktibar daripada itu, berucap hentam, tapi jangan libatkan orang lain yang mendamit macam begini. Sama ada apa yang disebut Lenggung itu tidak relevan kepada yang disebut yang Berhormat, dia berdiri terpaksa buat begitu. Ingat ini, jangan gunakan masa itu secara sia-sia yang Berhormat. Sudah ada lalu 2 menit yang Berhormat, tapi saya biarkan saya, tak apa. 2 menit lagi, lepas itu golong yang Berhormat. Terima kasih. Saya sebenarnya merujuk kepada satu butiran lembu yang dianugerahkan atau diberikan banyak 45 ekor lembu untuk ibadah korban. Termasuklah di Lenggung Tan Sri Ketua, Tan Sri Pengerusi. Diberi satu butiran yang lengkap. Ya, yang Berhormat, begini yang Berhormat. Dulu yang Berhormat. Biar saya kasih penjelasan. Apabila yang Berhormat sebut Lenggung, kalau apa yang Lenggung dapat itu adalah melanggar mana-mana undang-undang, tugas yang Berhormat untuk lapor di mana-mana
agensi kerajaan. Kalau apa yang didapat Lenggong itu adalah betul, tidak payah yang berhormat Sentuh. Kenapa? Bila yang berhormat Sentuh begitu, bermakna secara sinis yang berhormat cakap secara begitu, dan ini menimbulkan peraturan masyarakat di mana kita tidak boleh keluarkan sangkaan jahat kepada mana-mana ahli. Peraturan masyarakat yang berhormat ada kaitan dari sana ke sini. Itu sebab ilakan itu supaya masa tidak dibazirkan. Ucapan yang berhormat cukup cantik, tetapi jangan campur adukan dengan perkara yang menggamit seperti apa yang dibuat oleh Lenggong. Bagi saya tak apa-apa. Sila. Terima kasih Tan Sri. Selamatlah Lenggong, terima kasihnya. Baik, saya buka sikit berisu yang lain yang itu berkaitan dengan beberapa perkara yang berkaitan juga dengan fikra, iaitu penyelewengan dan pecah amanah yang pernah berlaku dalam tahun 90-an yang sekarang ni masih belum diambil tindakan, walaupun pengarah fikranya dibuat dalam Sinar Harian 29 Julai 2011. Bekas ketua pengarah fikra bebas tuduhan pecah amanah, kan? Tapi saya nak tanya, kemana pergi duit ini, kan? Kemanakah pergi duit yang rugi, yang melibatkan modal lebih kurang 40 juta 40 juta wang yang disatukan hasil projek yang sepatutnya dimasukkan ke dalam akaun induk fikra, iaitu syarikat Mana Juta Sdn Bhd yang menubuhkan anak syarikat baru, kirim modal dan sebagainya. Jadi yang ini telah diumumkan, tapi kemanakah duit ini pergi? Persoalan saya, adakah duit ini dimasukkan balik ataupun kita dapat balik duit ini yang melibatkan pegawai-pegawai fikra secara langsung, ataupun apakah yang terjadi kepada syarikat ini? Sebenarnya kita belum dapat jawapan, sebab keputusan bebas tuduhan pecah amanah ini hanya baru diketahui pada 29 Julai 2011. Jadi saya mohon pihak kementerian untuk memberikan jawapan bagi persoalan-persoalan yang saya timbulkan. Saya ingat itu saja Tan Sri Pengerusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.